الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kerana kita dapat bertemu, berhimpun dan juga berada di dalam majlis ilmu. Insya-Allah semoga majlis kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dirahmati oleh Allah. Insya-Allah pada malam ini kita nak bincang, nak bentangkan dan nak bahaskan tentang isu tentang hukum sunat zikir dengan perlahan selepas menunaikan sembahyang. Jadi saya berpandukan kepada kitab ini, Fathul Mu'in, syarahnya I'anatul Talibin. Kitab ni alhamdulillah masa saya belajar di pondok dulu dah lebih 30 tahun lebih dah. Sebenarnya kitab ni saya tak beli pun. Dapat hadiah secara kebetulan. Dapat hadiah tempat yang kedua menang pidato syarahan. Ada tertulis lagi. Bila saya baca tadi, saya tengok, oh kitab ni saya tak beli, dapat hadiah. Hadiah anjuran Persatuan Pelajar Pondok Ridwaniyah, pemenang kedua. Jadi bukan nak cerita menang tu tuan-tuan, sebab kitab ni saya tak beli, tapi tak wasak tu. Tak wasak lagi, alhamdulillah masih terkawal elok di dalam simpanan saya. Jadi ini disumbangkan oleh sumbangan peribadi daripada Cik Wan Ismail, Wan Yusof. Jadi penyumbang ni pun telah meninggal dunia. Jadi bila saya baca balik, ulang kaji balik pelajaran kitab-kitab lama yang saya belajar dulu, sampailah kepada bab sunat disirkan ataupun diperlahatkan zikir-zikir dan doa selepas daripada sembahyang. Di sini juga berlaku kekeliruan daripada sebahagian pihak. Mereka mengatakan bahawa golongan Wahabi ini melarang orang berzikir selepas sembahyang. Tadi saya ada tengok satu video lah. Ada ustaz kata Wahabi ni bodoh, bengong, dia kata kerana melarang zikir selepas daripada sembahyang. Sebenarnya semua kita ketahui zikir selepas daripada sembahyang ni semua mazhab menganggap sunat. Semua orang tahu benda ni sunat. Zikir selepas sembahyang ni tak ada orang tak tahu benda tu sunat. Tak ada orang tak tahu kata benda ni benda sunat. Cuma yang menjadi perbahasan daripada kalangan ulama, yang mana lebih afdal, sama ada zikir dengan cara kuat ataupun zikir dengan cara perlahan. Pengarang kitab ini, Fathul Mu'in ni, yang syarahnya I'anatul Talibin, dia kata yang sunatnya bagi mazhab Syafi'i ini iaitu zikir dengan cara perlahan. Saya baca dia punya matan dia. Sunnah zikrun wa du'aun sirran aqibaha. Dia kata disunatkan zikir dan juga doa secara sir aqibaha, selepas daripadanya. Nya apa tu? Dia kata di sini ayyus salah, selepas daripadanya, yakni lepas sembahyang. Ayyusanul israru, iaitu disunatkan, dia kata. Disunatkan israr, maknanya perlahan. Bihima dengan makna dengan keduanya zikir dan doa. Keduanya zikir dan doa. Limunfaridin wa ma'mumin, sama ada bagi orang yang sembahyang seorang diri, ataupun dia itu seorang makmum. Bila makmum ni dia sembahyang berjemaah lah. Sama ada sembahyang seorang diri, atau wa ma'mumin wa imamin, ataupun dia seorang imam. Ada tiga dah di sini. Sembahyang seorang diri, atau dia seorang makmum, atau dia seorang imam. Disunatkan zikir secara perlahan. Dia kata lam yarid ta'limal hadirin, selama mana imam itu tidak berkehendak untuk mengajar akan orang yang hadir. Selama mana imam itu tidak berkehendak mengajar akan orang yang hadir, maknanya makmum.
Nampak? Wala ta'minahum li du'aihi bisima'ihi. Dan juga tidak berkehendak supaya makmum mengaminkan doanya. Maka kalau sekiranya dia nak mengajar orang yang hadir ataupun nak mengajar akan makmum, maka disunatkan dia kuat. Sekadar untuk dia mengajar orang yang hadir ataupun nak mengajar makmum, disunatkan dia kuat zikir dan doa. Di bawah ni dia akan sebut lagi. Maknanya selepas dah orang faham dah, ingat dah tentang zikir dan tahu dah tentang doa, maka diperlahankan semula. Dia kata selama mana dia tidak berkehendak untuk mengajar akan orang yang hadir dan orang makmum mengamimkan doanya. Wa warada fihi ma ahaditsu katsiratun. Telah datang pada keduanya, pada menceritakan tentang zikir dan doa secara perlahan itu, ahaditsu maknanya hadis-hadis yang banyak. Hadis-hadis katsirah yang banyak. Zakartu jumlatan minha. Pengarang kitab ini kata, aku sebut sebahagian daripadanya hadis-hadis yang banyak itu fi kitabi, dalam kitab aku Irsyadil Ibad, yang namanya Irsyadil Ibad. Fatlubhu, tuntuklah, carilah olehmu akannya. Tengok dalam kitab tu lah, lebih banyak. Lebih banyak hadis-hadis dan lebih panjang perbahasannya. Fa innahu muhimmun, kerana bahawasanya penerangan tadi adalah merupakan suatu perkara yang sangat penting. Warawat Tirmizi an Abi Umamah, dan telah meriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Abi Umamah, qala, Abu Umamah kata, qila, dikatakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayud du'ai asma'u au aqrabu ilal ijabati. Orang tanya Rasulullah, apakah doa yang lebih hampir diperkenankan oleh Allah? Apakah doa lebih didengari dan lebih hampir kepada diperkenankan? Apakah doa lebih Allah Ta'ala perkenankan dan lebih Allah Ta'ala dengar? Qala jawfal laili, iaitu doa di pertengahan malam. Allah Ta'ala sangat mendengar dan lebih hampir diperkenankan ataupun dimustajabkan. Wa duburas salawati, dan juga doa selepas daripada sembahyang. Selepas daripada sembahyang al-maktubati, sembahyang yang difardukan, iaitu sembahyang 5 waktu. Maka doa yang dimakbulkan oleh Allah Ta'ala disebut di sini 2 tempat. Yang pertamanya di pertengahan malam, yang keduanya doa selepas daripada menunaikan sembahyang 5 waktu. Warawa syaikhan, dan telah meriwayatkan oleh 2 syaikhan, iaitu Bukhari dan Muslim, an Abi Musa, daripada Abi Musa, qala, Abi Musa kata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kami berserta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakunna idza ashrafna ala wadin, apabila kami telah melalui di lembah, di atas sesuatu lembah. Lembah ni maknanya dia di Madinah, lereng-lereng bukit. Bila kami lalu kawasan tu, halalna wa kabbarna, lalu kami bertahlil la ilaha illallah. Kami bertahlil, sebut la ilaha illallah. Wa kabbarna, lalu kami bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar. Wa ratafa'at aswatuna, lalu telah tertinggilah oleh suara-suara kami. Maknanya telah mengangkatlah oleh suara-suara kami. Maknanya dalam keadaan kami bertahlil dan juga kami bertakbir dengan mengeluarkan suara yang kuat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, irba'u ala anfusikum. Maknanya rendahkanlah, perlahankanlah di atas diri-diri kamu. Maknanya ketika kamu berzikir, kamu berzikir kepada Allah Ta'ala, sama ada takbir ataupun tahlil tadi, ataupun juga doa, hendaklah kamu rendahkan di atas diri kamu. Fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba. Maka sesungguhnya, suara dengar tak? Sebab saya tak dekat mulut, tuan-tuan boleh dengar. Bila dah tersebut suara dengar tak dengar, kita akan beli peralatan yang lebih canggih sikit, tuan-tuan.
yang elok sikit. Yang tadi kita post dalam Facebook kita, anggarannya lebih kurang 15,000. Jadi insya-Allah sama-sama kita infakkan sebahagian daripada harta kita untuk mencapai hasrat dan maksud tersebut. Saya sendiri pun insya-Allah akan infakkan. Jadi kadang-kadang orang duk minta infak kat orang, dia sendiri tak bagi. Insya-Allah saya pun akan infakkan dan minta sama-sama memberi sumbangan untuk mencapai maksud yang kita sebutkan tadi, untuk supaya suara lebih clear, gambar lebih jelas. Sebab kita duk guna handphone biasa je tuan-tuan selama ni, dah lebih kurang 5-6 tahun dah. Insya-Allah pada tahun ni kita akan gunakan yang lebih canggih, lebih elok sikit untuk memberi kepuasan kepada sidang hadirin yang mendengar, yang mengikuti kuliah kita insya-Allah. Okey, kita sambung hadis tadi. Sesungguhnya kamu tidaklah berdoa, fa innakum la tad'una as-samma wa la ghaiba. Kenapa nak kuat suara? Kenapa nak kuat suara dengan doa dan zikir? Kerana sesungguhnya kamu tidaklah berdoa kepada yang pekak dan kepada yang tidak ada ghaib. Maknanya Allah Ta'ala bukan tak dengar. Kenapa kita nak jerit-jerit dengan zikir? Kenapalah kita nak menjerit-jerit dengan doa? Dan bukanlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ghaib, maknanya tidak ada. Dia sentiasa ada. Innahu hakimun sami'un qaribun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu bijaksana, maha mendengar, maha hampir. Dia hampir dengan kamu. Okey. Daripada hadis ini, hadis yang kita bacakan tadi, hadirin sekalian, irba'u ala anfusikum itu, wahtajja bihil Baihaqi, telah menjadikan hujah oleh Imam Baihaqi wa ghairuhu, dan selain daripada Imam Baihaqi, lil israri bizikri wad du'ai, supaya perlahankan dengan zikir dan juga doa. Daripada hadis tadi, Imam Baihaqi dan juga imam-imam yang lain, ulama-ulama yang lain kata sunat kita zikir dengan pelan, dan juga begitu juga dengan doa. Ini yang kita bahas ni dalam mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab Syafi'i kata sunat begitu. Sunat zikir secara perlahan. Wa qala Syafi'i fil dan telah berkata oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Pengarang kitab kita ini menakalkan pendapat, pandangan dan pendirian Imam Syafi'i yang diambil di dalam Al-Um. Akhtaru lil imami wal ma'mumi. Aku memilih bagi imam dan juga makmum ayyadhkurallaha ta'ala ba'da salami, supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ba'da salami, selepas salam, minas salati, daripada sembahyang, wa yakhfiyani az-zikra illa an yakuna imaman. Okey, dia kata di sini, aku memilih bagi makmum, apa yang aku pilih, apa yang aku pegang bagi makmum dan juga bagi imam, supaya kedua-dua mereka itu berzikir kepada Allah Ta'ala selepas daripada sembahyang, minas salati, selepas daripada sembahyang, wa yakhfiyaz zikra, hendaklah mereka keduanya memperlahankan akan zikir, illa an yakuna imaman, kecuali seorang imam, yuridu yuta'allama minhu, yang dia berkehendak dengan zikir itu dipelajari daripadanya. Itu yang saya kata tadi. Kalau tujuannya imam itu dia nak dipelajari daripada apa yang dia zikirkan ataupun dia doakan itu, fayajharu, maka dia kuatkan. Maka ini situasi kedudukan baru orang nak belajar sembahyang, baru nak dekat dengan masjid, maka dia tak tahu nak berdoa, dia tak tahu nak berzikir, maka dikuatkan. Maka dikuatkan. Inilah isunya kalau tuan-tuan kita baca dalam mana-mana kitab yang ditulis ataupun dikarang oleh ulama, yang ulama, kebanyakan ulamanya yang mengatakan sunat zikir kuat itu sekadar semasa dalam tempoh untuk mengajar akan makmum. Kalau kita tengok dalam hadis pun ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah ni pernah dibaca kuat, sama ada dengan doa ataupun dengan zikir ataupun ayat Quran. Ayat Quran di dalam sembahyang sir, seperti sembahyang Zuhur dan juga sembahyang Asar, Rasulullah pernah baca kuat. Bukan maknanya sembahyang Zuhur dan sembahyang Asar ni kena baca kuat. Tapi Rasulullah pernah baca kuat sekadar nak mengajar akan para sahabat.
Bila sahabat dah tahu, okey, sembahyang Zuhur, apa ayat Quran yang nak dibaca? Apa surah yang nak dibaca? Sembahyang Asar, apakah surah yang nak dibaca? Dah tahu, maka Rasulullah pun membaca perlahan ketika menunaikan sembahyang Zuhur dan juga sembahyang Asar. Begitu juga isu ataupun di dalam kes zikir dan doa selepas sembahyang. Maknanya setelah makmum mengetahui, maknanya tartib zikir dan juga bentuk doa, maka lalu diperlahankan. Diperlahankan. Lalu dia kata, illa an yakuna imaman, melainkan seorang imam yuridu an yuta'allama minhu, yang dia berkehendak dipelajari daripadanya, supaya orang belajar daripada dia tentang zikir dan doa, fayajharu, maka dia kuatkan hatta yara annahu qad ta'allama, sesungguhnya sehinggalah apabila dia mengetahui, dia melihat orang telah belajar daripadanya, summa yusiru, kemudian dia pelan balik. Nampak? Ni dalam mazhab Syafi'i ni. Bila orang dah belajar, dah ingat tentang doa dan juga orang dah tahu tentang masalah zikir yang maksur, yang telah diajar oleh imam, lalu imam kena pelan semula. Dia tak boleh berterusan sampai bila-bila dalam keadaan kuat. Tak boleh. Ni dia dalam mazhab kita Syafi'i. Fa inna Allah Ta'ala yaqulu, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tajhar bi salatika, jangan kamu jaharkan dengan solat kamu. Solat di sini dengan maksud doa. Solat di sini dengan maksud doa. Wala tajhar bi salatika, jangan kamu jaharkan dengan sembahyang kamu, yakni doa kamu. Wala tukhafid biha, jangan terlalu kuat dan jangan terlalu pelan. Yakni wallahu a'lamu du'a, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui tentang doa. Wala tajhar hatta tusmi'a ghairaka, jangan kamu kuatkan sehingga memperdengarkan orang lain. Sampai memperdengarkan akan orang lain. Wala tukhafid, dan jangan kamu pelan hatta la tasma'u nafsuka, sehingga diri kamu sendiri pun kamu tak dengar. Kuat, jangan sampai orang lain dengar, apatah lagi mengganggu. Itu kalau kuat. Dia kata di sini, okey, kita baca sekali lagi. Wala tajhar hatta tusmi'a ghairaka, janganlah kamu kuatkan sehingga memperdengarkan, bagi orang lain dengar. Wala tukhafid hatta tasma'u nafsuka, janganlah kamu pelan sehingga diri kamu sendiri pun kamu tak dengar. Tak boleh. Selepas di dalam perbahasan yang dikemukakan tadi, lalu dibuat satu perbahasan lain, perbahasan ringkas. Faidatun, ini suatu faedah. Maknanya maklumat tambahan. Qala syekhuna, pengarang kitab ini kata, telah berkata oleh syekhnya, gurunya, amal mubalaghatu fi jahri, adapun berlebih-lebihan pada menguatkan bihima, dengan doa dan juga zikir, fi masjidi, di dalam masjid, bihaitsu yahsulu tashwishun, sekira-kira menghasilkan gangguan, ala musallin, di atas orang yang sembahyang, fayam bagi hurmatuha, sepatutnya diharamkan. Dia kata di sini ada pemubalaghah, bersangatan pada menjaharkan bihima, sama ada dengan zikir ataupun doa, fil masjidi, di dalam masjid, bihaitsu yahsulu tashwishun, sekira-kira menghasilkan bising, sehingga menghasilkan tashwih ataupun mengganggu, membuat bising, ala musallin, atas orang yang sembahyang. Biasanya kalau lebih-lebih lagi masjid dan surau yang berada berhampiran dengan jalan raya, jalan besar, lalu orang datang sembahyang masbuk, Tok Imam zikir dengan kuat, Tok Imam doa dengan kuat, memberi gangguan kepada orang. Cuma saya tak pasti semasa pengarang kitab ini mengarang kitab ini, ada mikrofon ke tidak ada lagi. Masa tu dia kata tak boleh. Sepatutnya diharamkan kalau imam zikir kuat dan juga doa kuat. Fayam bagi hurmatuha, sepatutnya diharamkan. Ditegah perbuatan ini. Wahabi. Saya tak pasti masa tu mikrofon ada ke tak ada lagi. Masa tu pengarang kitab ini kata dilarang. Kalau sekarang ni dah ada mikrofon, lagi tak boleh. Tapi isunya sekarang ni orang rasa tak puas. Orang rasa apa?
Tak puas zikir. Seolah-olah tak dapat pahala. Tak mari zauq. Dia nak puas daripada mengikut syarak. Ini yang berlaku. Bila ada pihak yang memberi teguran, memberi bimbingan, memberi nasihat kepada masyarakat, ada pihak lain kata pula apa? Wahabi larang orang berzikir. Isunya bukan larang orang berzikir. Larang zikir dengan kuat sehingga ganggu orang. Saya baru tengok dalam satu video tadi. Wahabi ni bodoh. Larang orang masyarakat berzikir kepada Allah Ta'ala pas sembahyang. Bagi orang yang tak baca kitab, orang yang tak mengkaji, dia kata betul lah. Memang Wahabi ni bodoh. Larang orang berzikir. Sedangkan tidak ada mazhab kata tak boleh berzikir. Tak ada di kalangan orang Islam kata tak faham bahawa zikir itu memang disunatkan. Tidak ada di kalangan orang Islam yang mengatakan zikir itu tidak disunatkan. Semua orang tahu benda tu sunat. Benda tu simple sahaja. Masalah yang senang untuk difahami. Cuma yang menjadi perbahasan ulama, zikir dengan kuat itu dan zikir dengan perlahan itu, yang mana lebih afdal? Yang kita baca tadi dalam mazhab Syafi'i, maka zikir yang perlahan itu lebih afdal. Lebih afdal. Kerana berdasarkan kepada hadis yang beberapa hadis yang kita bacakan tadi. Itu sekiranya kalau zikir itu kuat, tak mengganggu orang lain, maka diberi kemaafan. Walaupun itu tidak afdal. Tetapi sehingga mengganggu orang lain, menggunakan mikrofon, itu banyak terjadi di surau-surau dan masjid-masjid. Lepas sembahyangnya, lepas tu ditambah dengan meratib lagi. Meratib, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih-lebih lagi pada waktu subuh kan. Kita tak larang nak meratib. Saya dia kata, tengok. Dia larang. Tadi dia larang zikir dengan doa lepas sembahyang. Ini larang orang meratib pula buat-buat ni. Tak. Itu bukan isu. Takut kadang-kadang soalan lain keluar dalam periksa. Jawapan lain. Dah tutup tak lulus. Sebab apa? Soalan lain keluar, jawapan lain. Isu yang kita bincangkan di sini bukan masalah zikir lepas sembahyang dibolehkan dan juga doa lepas sembahyang. Tetapi masalah isunya yang mana lebih afdal. Antara yang kuat dan juga yang perlahan. Jadi kesimpulan yang kita nak buat di sini bahawa zikir perlahan itu lebih afdal. Dan apatah lagi kalau sekiranya zikir yang dilaungkan itu dengan cara yang kuat, doa yang dikumandangkan itu dengan cara yang kuat sehingga mengganggu orang lain, sepatutnya ditegah dan diharamkan. Itu kena jelas isu tu. Jadi dengan penerangan ini, dengan huraian dan pendedahan yang kita kemukakan tadi, saya nasihati diri saya sendiri dan tuan-tuan yang jadi imam di masjid dan di surau, jangan kuatkan. Apatah lagi guna mikrofon. Kalau tadi sembahyang tadi guna mikrofon tadi, masa nak berzikir, cuba cabut mikrofon. Letak di bawah. Ni kadang-kadang dia tak puas, letak dekat mulut pula dia nak zikir dengan doa tu panjang-panjang kan. Ini menyebabkan mendatangkan tashwish, ganggu kepada orang lain. Jadi orang Islam yang sempurna keislaman dia, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim yang sempurna keislaman dia disebut oleh Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, iaitu dia tidak menggunakan lisan dia untuk ganggu orang dan juga tangan dia. Lisan ganggu orang ni bukan kita kata caci orang, kutuk orang, mengumpat kat orang, maki hamun kat orang, tak. Bukan yang tu sahaja. Termasuklah dengan kita berzikir sehingga mengganggu orang lain sedang melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.